Banjir kilat adalah banjir yang berlaku selepas hujan berkeamatan tinggi yang akan surut dalam masa kurang daripada 6 jam. Antara faktor-faktor penyebabnya adalah sistem saliran tidak lagi berupaya menampung aliran daripada hujan yang turun, halangan dalam sistem saliran dan hujan berkeamatan tinggi iaitu terlampau lebat. Setiap sistem saliran direka bentuk berdasarkan sesuatu nilai reka bentuk. Sekiranya hujan yang turun adalah melebihi nilai reka bentuk, maka banjir kilat akan berlaku walaupun tiada halangan dalam sistem saliran. Dan dalam pemantauan JPS, sememangnya kekerapan banjir kilat telah meningkat. Ini adalah satu akibat daripada fenomena perubahan iklim. Dan dalam usaha menangani kejadian banjir kilat, khasnya di kawasan bandar, Kementerian Alam Sekitar dan Air melalui Jabatan Pengairan dan Saliran telah mengambil beberapa langkah penyelesaian seperti berikut. Pertama, penyediaan pelan pengurusan lembangan sungai bersepadu ARBM bagi lembangan-lembangan sungai utama. Pelan induk tebatan banjir bagi lembangan sungai yang terjejas banjir dan kajian pelan induk saluran mesra alam (PISMA) di bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk diguna pakai dan dijadikan panduan oleh semua pihak berkuasa tempatan untuk semua jenis pembangunan. Yang keduanya, pemakaian garis panduan manual saluran mesra alam yang disediakan oleh JPS. Dan ketiga, kerjasama di antara PBT dan JPS dalam usaha menangani masalah banjir kilat yang berlaku di seluruh negara dengan memantapkan lagi mekanisme pematuhan ulasan saliran oleh JPS dalam proses permohonan kebenaran merancang bagi sesebuah pembangunan di dalam sistem One Stop Center dengan izin Tuan. Dan akhirnya, melaksanakan beberapa pendekatan dalam usaha untuk memperbaiki sistem saliran. Sekiranya dengan melaksanakan kerja-kerja pembinaan dan menaik taraf infrastruktur saliran seperti membina dan menaik taraf kolam takungan dan menaik taraf sistem peparitan sedia ada. Dan dalam pada itu, Kementerian juga menekankan aspek kesedaran dalam kalangan masyarakat dan penduduk setempat agar tidak membuang sampah ke dalam sistem peparitan atau sungai yang boleh menyebabkan aliran air terhalang, yang boleh menyebabkan kejadian banjir kilat berlaku. Sekian, terima kasih. Sila Raup, soalan tambahan pertama. Pada tahun 2020, persekitaran Bandar Raup, Kampung India belakang Pasaraya Tongfat dan Taman Sungai Kelau telah mengalami banjir kilat lebih daripada 2 kali. Dan kerugian dianggarkan mencecah ratusan ribu ringgit. Soalan saya, selain daripada jawapan daripada pihak Timbalan Menteri sebentar tadi, adakah pihak kementerian akan membuat atau telah membuat kajian fenomena perubahan iklim kerana salah satu faktor banjir kilat ini selain daripada larian air tersekat, faktor hujan yang lebat luar biasa dalam jangka masa yang panjang juga adalah satu penyebabnya. Terima kasih. Terima kasih Raup. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Datuk M. Terima kasih Pak Wabi Raup. Ini soalan yang baik, satu jangkaan. Pihak JPS, pihak KASA sedang berusaha untuk mereka bentuk suatu sistem amaran banjir awal ataupun kita panggil sistem amaran banjir kepala air di kawasan-kawasan yang selalu kena banjir. Dan kementerian seperti yang sedang merancang untuk melaksanakan sistem amaran banjir kepala air. Dan untuk permulaan, sistem ini akan dicadangkan untuk diuji di kawasan Gunung Jerai dan sekiranya berjaya untuk memberikan amaran awal kepada penduduk, ia akan diperluaskan ke seluruh negara termasuk di kawasan rekreasi di daerah Raup juga. Dan sistem ini melibatkan pembinaan sistem stesen cerapan hujan, aras air dan siren. Dan untuk tujuan ini, JPS memerlukan kerjasama sepenuhnya
dengan kerajaan negeri khususnya Jabatan Perhutanan memandangkan kebanyakan lokasi terletak di kawasan hutan simpanan. Ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk tangani masalah banjir kilat. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan kedua saya jemput yang berhormat Kuala Krai. Terima kasih Ibu Ketua. Minta satu lagi ni. Terima kasih kepada Yang Maha Menteri atas jawapan berkaitan dengan sistem amaran bencana tadi. Saya ingin tahu ialah selain daripada apa yang telah dirancang oleh pihak kementerian untuk mengadakan ataupun menguji sistem ini, adakah terdapat inisiatif lain selain daripada ini? Selain daripada membaik pulih sistem perpalitan bagi menangani isu banjir kilat dan sejauh manakah sistem pengairan dan mitigasi sedia ada dapat menangani isu tersebut. Terima kasih Datuk Yang Terima Dipertua. kasih Kuala Krai. Boleh tambah ke? Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Kuala Krai. Selain daripada usaha-usaha itu yang dianggap penting juga oleh kementerian ialah usaha-usaha memberi kesedaran ataupun pendidikan tentang kebersihan alam sekitar dan kelestarian sungai ini. So, dalam usaha itu, kementerian telah merancang satu program yang kita panggil nama DSK, Denai Sungai Kebangsaan. Kita sasarkan dalam tahun 2030, kita akan bina 10,000 kilometer. So, dalam program ini, kita akan menggalakkan rakyat, kita menggalakkan penduduk setempat untuk prihatin dan juga bersama-sama dengan pihak berkuasa untuk menjaga keindahan sungai. Di lembaran sungai, di tanah-tanah reserve sungai ini akan diubah sungai, akan dibanungkan untuk mengindahkan bagi penduduk setempat untuk menjalankan riadah seperti dan juga menjalankan aktiviti ekonomi. Dan ini akan membangkitkan kesedaran dan rakyat juga untuk menjaga keindahan sungai untuk seterusnya melindungi pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Itu di antara merupakan satu program. Dan program yang seterusnya pendidikan. Saya terangkan dengan pendidikan ini sebab kita dapati kalau kita perhatikan dalam Facebook dan YouTube sekarang ini, kita tengok banyak sekali yang kita membuang sampah sarap dalam peparitan dan juga dalam sungai. Jadi salah satu lagi usaha ialah untuk dengan mewujudkan kelab-kelab yang mencintai alam sekitar ini melalui di sekolah-sekolah, dan juga dengan NGO yang lain. Terima kasih. Saya beri peluang soalan tambahan kalau boleh, ketiga. Saya jemput yang berhormat Ledang. Johor Bahru itu banjir kilat. Terima kasih kepada Timbalan Speaker. Antara faktor juga yang bawa kepada banjir kilat ialah berkenaan dengan penyelenggaraan. Saya rasa perkara ini juga perlu diberikan perhatian oleh pihak kementerian di mana banyak kawasan-kawasan berlakunya banjir kilat juga di kawasan Timbalan Speaker baru-baru ini ada berlaku. Dan jadi bagi saya, apakah tindakan kerajaan untuk memastikan penyelenggaraan dapat dilakukan secara berkala dan berapa kalikah penyelenggaraan dilaku dalam tempoh setahun bagi setiap kawasan-kawasan kampung terutama luar bandar, dan berapakah peruntukan yang dikeluarkan ataupun yang diallocate untuk kawasan-kawasan ini dari segi penyelenggaraan, kerana saya dimaklumkan pihak JPS mempunyai peruntukan yang sangat-sangat terhad. Terima kasih. Terima kasih Ledang. Sila yang berhormat Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih Datuk Yang Mulia. Terima kasih Ledang. Saya bersetuju dengan Ledang yang penyelenggaraan merupakan aspek yang cukup penting dalam usaha kita tangani banjir kilat ini. Dan suka juga saya sebutkan di sini, usaha-usaha penyelenggaraan ini bukan saja terletak di bau JPS saja, tapi berkaitan dengan juga agensi-agensi lain seperti kerajaan tempatan. Itu salah satu contohnya. Dan kerajaan telah membentukkan banyak juga peruntukan bagi usaha-usaha penyelenggaraan ini. Contoh macam kita buatkan takungan banjir, program penyelenggaraan kolam takungan banjir contohnya telah pun dimulakan pada tahun 2019 untuk memperakukan peruntukan sebanyak 250 juta kepada JPS untuk kerja-kerja penyelenggaraan kolam takungan banjir. Dan dalam tahun 2019, banyak RM40 juta telah diperuntukkan bagi menyelenggara 670 buah kolam takungan banjir.
Dan manakala bagi tahun 2020 sebanyak 100 RM 150 juta telah diperuntukkan dengan 1,473 buah kolam takungan banjir telah diselenggarakan. Kita beri penekanan tentang pembangunan kolam tangkung banjir ini merupakan salah satu usaha yang hari ini yang agak terbukti sedikitlah untuk tangani isu banjir kilat ini. Ya, dan selain itu, untuk makluman yang hormat juga, kalau untuk program menaik taraf sistem saliran, contohnya dalam RMK 11 dan RMK 12, sebanyak RM 1.2 bilion kekayaan kos projek telah diperlakukan bagi kerja pembinaan dan menaik taraf sistem saliran di kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir di seluruh negara. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri.